Assalamualaikum dan selamat petang. InsyaAllah hari ini saya nak mulakan kelas kita dengan tajuk yang pertama, chapter 1, statistic and probability. Okey, saya mengharapkan insyaAllah lepas ni kamu akan guna buku ni. Nanti saya inform bila akan kamu perlu ambil lah daripada saya. Okey, jadi sepatutnya learning outcome yang kamu akan perolehi, maksudnya student should be able to present statistically data, measure central tendency and dispersion, and you can discuss probability lah. Okay, untuk first kita tengok dulu introduction. Secara ringkasnya saya boleh habaq dekat kamu. Statistik ni adalah, statistic is a study of making sense of data. Jadi statistic represent scientific procedure and method for collecting, organize, summaries, presenting and analysis data. Itu secara ringkas je lah. Maksudnya kalau disebut statistik, kita tahu maksudnya kita macam belajar menghasilkan atau memperolehi data. Pada data tu kita represent dalam bentuk yang kaedah yang tertentu. Seperti kita perlu collecting kita kumpul data. Organize ni macam kita menyusun data. Lepas tu summarize ni macam kita ringkaskan data tu. Mungkin kita ringkaskan dalam bentuk daripada ayat, kita ringkaskan dalam bentuk table. Okay. Lepas tu kita presenting. Kita dalam present data tersebut dalam bentuk graf, jadual yang mudah untuk orang tengok berkaitan dengan isu yang kita perolehi lah. Okey, lepas tu kita analisis data. Jadi analisis data ni kita macam kita nak carilah median ke variance ke apa. Nanti kita akan belajar insya-Allah nah. Okey, seterusnya kita tengok presentation of statistical data. Okey. Okay, dekat sini kita nak bincang bagaimana terminologi ataupun kita nak tahu berkaitan dengan macam mana kita nak persembahkan ungroup data dan group data. Okay, lagi maksudnya kamu kena tahulah beberapa term yang kita akan guna dalam statistik ni. Okay, sebab statistik ni macam satu konsep ataupun peraturan hukum, langkah yang kita membantu kita nak menyusun semua angka yang informasi angka yang kita perolehi daripada table ke kan, daripada data yang kita perolehi daripada contoh taburan hujan di Malaysia kan. Negeri mana yang kita nampak taburannya tinggi, ataupun negeri mana yang kurangnya hujan, contohlah. Jadi kita nak nampak benda tu lebih mudah dan lebih orang faham. Jadi kita akan present dia dalam bentuk mungkin table, lepas tu ataupun graf ataupun chart lah. Okay. Selain tu sebenarnya ia membantu kita lah. Nah, contoh politeknik ni semester lepas disebabkan kes COVID maksudnya semester lepas di hujung semester tu pelajar tak buat final exam. Jadi markah pelajar bergantung kepada assessment je. Jadi bila kita buat statistik mendapati bahawa pelajar pada semester sesi Jun 2020
bukan Jun. Sem lepas adalah sesi Disember kan. 2019 tu peratus peningkatan, peratus kelulusannya meningkat disebabkan final exam tak ada. Jadi daripada data kita boleh kita buat statistik menunjukkan dengan tercetusnya pandemik COVID ni menyebabkan kita dapat tahu bahawa peratus pelajar keseluruhan pelajar yang mengambil matematik kejuruteraan 2. Selalunya Maths 2 ni memang ramai yang gagal kan. Tapi menunjukkan semester lepas peratusnya meningkat mendadak disebabkan tiada final exam. Kat situ kita boleh buat analisis bahawa pelajar sebenarnya bermasalah pada final exam. Tak boleh jawab macam tu lah. Okey. Tu secara ringkas saya boleh terang pasal presentation ataupun statistical data. Okey, seterusnya kita teruskan muka surat yang seterusnya. Kembali untuk page yang kedua. Okey, ada beberapa term yang perlu kamu faham. Iaitu contoh dekat sini population kan, population ataupun dalam bahasa disebut populasi. Kalau kita tengok dari segi definisi dia, population is an entire collection of people, animals, plant or things. Maksud dia berkaitan dengan populasi yang kita perolehi lah. Contoh kan, kita dengan politeknik kan, politeknik student, kalau kita nak ambil data berkaitan dengan student, populasi dia adalah manusia lah. Ini disebut populasi. Jadi populasi ni pun boleh terdiri daripada seperti yang disebut ni, haiwan, tumbuh-tumbuhan ataupun apa perkara lah yang kita nak nak lakukan collecting data tu untuk kita punya nak represent data dalam bentuk graf ke apa. Okey. Macam ni dia sebut the favorite flavor of ice cream. Contohlah kan, budak politeknik suka ice cream jenis apa? Vanilla, coklat, strawberry. Jadi yang itu pun boleh kita boleh ambil juga data tu sebagai populasi yang kita nak kaji lah. Nak analisis. Seterusnya sampel. Sampel ni dia adalah group of unit selected from large group. Maksud dia adalah satu kumpulan yang kita pilih daripada kumpulan yang besar. Contoh, pelajar politeknik ni dia ada 4 jabatan. Elektrik, mechanical, awam dan perdagangan kan. Jadi saya ambil sampel pelajar elektrik sahaja. Lepas tu saya select lagi khusus untuk pelajar DET saja. DET pun dah ada beberapa kelas kan. Awak kelas DET 3E kan. Jadi dah ada 5 kelas kat situ. Jadi sampel ni merujuk kepada satu unit kumpulan yang kita selected daripada satu kumpulan yang besar. Okey. Seterusnya kita tengok pada data. Data atau data lah. Data ni dia adalah collection of information. Jadi maksudnya data ni dia mungkin berkaitan dengan population, death, mark, score, by class ataupun apa sahaja berkaitan dengan data yang kita nak perolehi lah. Okay, dan jadi data ni pula dikategorikan kepada 2 jenis, iaitu data quantitative data and qualitative data. Okay, kalau kuantitatif ni maksudnya kuantiti lah, kuantiti. Dia berkaitan dengan bilangan. Betul tak? Bilangan. Bilangan. Jadi dia ada 2 jenis kuantiti ni, quantitative
quantitative data ni ada dua jenis. Satu continuous data seperti length, weight kan. Ataupun mass, discrete data bagi satu number of student lah. Okay. Selain pada tu kita tengok kualitatif data. Kualitatif ni dia macam kita boleh sebut sebagai kategori yang berbeza. Contoh lelaki dan perempuan. Okey. Itu dalam bentuk gender lah. Ataupun kaum-kaum di Malaysia. Kita ada kaum Melayu, Cina, India, Siam, Kadazan, apa semua kan. Okey. Itu merujuk kepada kualitatif lah. Okey. Saya harap awak faham yang tu. Okey. Dan seterusnya, kalau kita tengok dalam buku ni, okay. Data also can be categorized as raw or ungrouped data. Raw ni data mentah lah, ataupun disebut sebagai ungrouped data, ataupun dan group data. Jadi maksud dia kata data ni sebenarnya data ni, cerita pasal data ni kan. Data ni dia kita boleh kategorikan kepada dua jenis. Iaitu kamu akan belajar macam mana nak tahu tu data apa ni? Data mentah ataupun ungrouped data. Lagi satu disebut sebagai group data. Okey? Jadi contohlah dalam buku dia bagi dekat awak. Macam ni kan. Sekarang saya nak tunjuk berkaitan dengan data yang dua kategori data. Satu disebut sebagai data mentah atau ungrouped data. Satu lagi disebut data group data. Okey. Contoh dia bagi ni data ungrouped data ataupun raw data, data mentah. Okey, selalunya dia bagi contoh dia bagi kat sini ketinggian pelajar darjah 2 ni kan. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang. Dia boleh bagi, maksud raw data ni dia boleh buat ayat macam ni, dia bagi 8 orang ketinggian pelajar budak tahun 2 ni. Okey? Ni ada dia punya ketinggian dalam unit sentimeter. Okey, ni satu contoh. Lagi satu contoh, dia boleh bagi dekat awak ungrouped data ni dalam bentuk table. Ni bentuk ayat, ni bentuk table. Table ni dia bagi dalam bentuk, okey, ni score. Dia kata apa ni? The score of 60 students. Maksud dia 60 orang pelajar. Data menunjukkan 60 orang pelajar. Skor dia 4, 5, 6, 7, 8. Tak tahulah ni skor untuk apa. Data muat ke apa, tak pasti. Okey, tak apa. Jadi maksud nak habaq. Okey, yang dapat 4, 5 orang. Yang dapat 5, band 5 ke 4 orang. Dan seterusnya lah. Jadi paling ramai dapat 6 lah. Contohlah ni saya ikut skor bagi je. Contoh ni. Jadi ni merujuk kepada dua. Contoh ini merujuk kepada data ungrouped data ataupun data mentah. Okey, untuk data group data, ni contoh dia. Apa beza dia ni dengan kawan ni? Kamu boleh tengok beza dia ni. Okey, ni dia kata dia bagi mass untuk 50 biji telur lah. Maksud dia berat sebiji telur tu antara 42 hingga 48 gram. Kan? Number dia berapa? Number of bilangan telur berapa? 10 biji. Sebab Allah bagi jadi telur ni dia berbeza-beza. Dari segi berat dia bukan boleh kita fix berat. Telur ni semua 30 gram. Tak boleh kan? Jadi nak menunjuk kehebatan Allah ni, Allah bagi jadi setiap berat tu dia berbeza dari segi
berat dia beberapa gram lah. Jadi nak tunjuk bahawa antara 42 hingga 48 gram berat tu ada 10 biji. Yang ni 49 hingga 55, 56 hingga 62 gram. Banyak berapa biji telur. Okey, jadi maksud dia, apa beza dengan had ni? Macam sama je pun, had ni dia dua, ni punya dua. Dia beza. Sebab had ni dia bagi tetap skor dia 4. Tapi ni dia bagi range. Bila ada julat macam ni. Sekarang, apa beza dia? Bila ada julat. Julat ni menunjukkan dia adalah grup. Tadi saya ada sebut julat kan? 42, 48, 49, 55, 56, 62. Okey. Julat ni yang menunjukkan bahawa data ini adalah grup data. Jadi beza antara yang ni, jadual ni dengan jadual ni disebabkan range dia. Okey. Jadi awak boleh bezalah antara ungroup dan group data. Okey. Saya boleh cerita kat awak sikit lah. Dalam buku ni dia ada presentation of ungroup data. Okay, tapi saya nak abang dalam silibus awak ungroup ni kita tak perlulah belajar piktogram ataupun piktogram, ini tak perlu dah lah. Yang perlu adalah macam ni. Okey, ni graf garis. Lagi ada ni graf apa? Graf bar. Graf bar kan. Okey, jadi sebelum ni awak perlu belajar semua ni. Ni carta pie. Semua ni. Tapi disebabkan yang terkini bagi coding DBM 343 ni, semua ni tak perlu belajar dah lah di bawah ungroup data. Apa yang perlu awak belajar, awak kena tengok berkaitan dengan tajuk presentation of group data. Okay, presentation of group data ni saya akan tunjukkan awak bagaimana kita nak discuss berkaitan macam mana nak create histogram and OG kan. Lepas tu dia akan bagi juga ungroup data. Lepas tu kamu kena tukar ungroup kepada group data macam ni. Step to construct a frequency table. Ungroup data to group data. Okay. Jadi dia ada beberapa step dia lah. Okay, cuba kita tengok. Okay, yang ni saya ada note sikit dekat awak. Okay, kat sini beberapa step lah yang perlu awak tahu untuk tukar daripada ungroup data kepada group data. Okay. Yang pertama bila kamu diberi data, contoh diberi data macam ni. Okay, ni adalah question 1, question 2, question 4, 5 ni. Ni semua dalam bentuk ungroup data. Dia bagi dalam bentuk macam ni. Kan? Tadi saya dah tunjuk contoh ada dua jenis. Sama ada dia bagi dalam bentuk rawak data mentah macam ni. Ataupun dia bagi dalam bentuk table. Okay. Ni semua disebut sebagai ungroup data. Okay. Daripada ungroup data ni sebenarnya kita boleh tukar ungroup ni menjadi group data. Okay. Tapi dia ada beberapa step yang disebut sebagai kita perlu construct frequency table. Tengok apa? Step to construct frequency table. Okay, apa yang perlu? Daripada data yang tadi, kan? Daripada data yang tadi, kamu kena kenal pasti number of data, iaitu N. Number of data. Contoh, dekat sini kan? Soalan ni kan? Soalan ni ada berapa? Number of number of data dia. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maksud dia dah habaq lah awal-awal ni 20 pieces of wood. Kan? Length of 20 pieces of wood. Jadi maksudnya sini kita dah tahu data ungroup data yang dia bagi ni data mentah sebanyak 20 bilangan dia. Okay. Lepas tu jadi kita tahu dah number of data tadi kalau kita ikut soalan tadi 20 kan. Okey, selain daripada tu kamu kena tahu highest value and
lowest value. Okay, highest value and lowest value. Tengok kat sini. Kalau tengok kat sini. Sorry. Okay, kalau kamu tengok kat sini. Okay. Highest value dia apa? Carilah highest value. Maksudnya nombor yang paling besar, nombor yang paling kecil. Kalau tengok kat sini. Nombor paling besar setahu saya 25. Nah. Nombor paling kecil berapa? 8. Okey, macam tu lah. Jadi maksud dia kena tahu beberapa benda lah. Untuk kamu buat construct a frequency table. Okey. Okey, seterusnya kamu kena tahu range. Range ni macam nak buat? Kena kira daripada highest value tolak dengan lowest value. Okey. Lepas tu step seterusnya kena ada number of class. Number of class ni simbol dia K. K ni formula dia K equal 1 plus 3.3 log N. N ni apa? Number of data. Okay. Lepas tu ini ada apa? Ini adalah size of the class interval. Size of class interval ni apa? Simbol dia C. C ni apa dia? Dia punya formula dia range. Range tadi kamu dah cari range. Lepas tu divide by number of class iaitu K. Range bahagi dengan K. Dapatlah size of class interval. Okey. Maksud dia daripada maklumat ini semua kamu boleh menghasilkan satu table yang ada frekuensi dengan number of